Hayat terakhir untuk Red Esports. Mereka memang betul-betul berikan segalanya untuk mereka dapatkan kemenangan dalam pusingan yang terakhir ini. Namun MPX NC, ini juga satu mata yang cukup penting buat mereka semua. Namun, disajikan dengan boss terlebih dahulu. Mali, jangan cakap hello, jangan cakap bye-bye. Jangan cakap bye-bye, jangan cakap hai-hai, hello semua Mali. Alah, Mali ni sukalah. Ya, biasanya bila dia angkat, dia akan tunjuk. Yang mana sekarang? Tank. Dia rasa macam skill. Sebab healing effect dia akan bagus. 13-12. logik saja untuk mereka lakukan perkara tersebut. Masih lagi ada logik akalnya di situ. Tapi kita akan terus masuk kembali ke dalam permainan. Ya, dan sekarang kita dah pun masuk kepada match penentuan antara pasukan MPSNC dan juga Red Esports. Adakah Red Esports akan bergerak kepada menaikkan lagi standing mereka sekarang ataupun MPSNC yang akan terus merangkak naik ke atas? Ya, dan lagi sekali kita tengok dekat sini, jika ada penonton tertanya, yes, Mal menggunakan Angela dengan menggunakan Common Emblem. Dia ada beberapa benda yang dia boleh lakukan, sama ada dia boleh paksa dekat dalam jungle, ataupun paksa dekat goal lane, ataupun paksa dekat EXP. Tapi macam mana sekalipun disebabkan hybrid region yang dia ada, sepatutnya dia boleh spam dia punya first skill dan juga second skill. Jadi dekat dalam game ni, agak rugi kalau dia tak menggunakan advantage. Sebab sekarang kita tengok Melboy tengah push agak keras juga dekat gold lane. Walaupun dia sacrifice HP dia sendiri, tapi dia nak sepak-sepak je Zaf. Ya, dan di kedudukan mid lane sekarang kita cuba untuk lihatkan pula bagaimana kedudukan untuk kedua pasukan sekarang. Tapi kita dapat lihat untuk pasukan MPSNC dan juga Red Esports sekarang mereka cuba untuk mencari sebenarnya di lane manakah sebenarnya mereka akan berikan fokus terlebih dahulu sekarang. Saya suka pergerakan daripada Emal ni. Inilah habit dia satu ketika dahulu yang mana dia sangat-sangat suka untuk mencuri segala creep-creep kecil daripada pasukan musuh, dan ini mampu untuk memberikan dia kelebihan daripada sudut leveling. Lalu lagi untuk mencapai level 4 dengan awal, dan perkara tersebut perlu untuk diwaspadakan oleh pasukan MPNC. Lalu lagi Sonic dalam jungle path beliau, kalau dia tak gunakan kelebihan dengan penggunaan Baxia Shield Unity yang mampu melakukan rotasi dengan pantas itu sebaik mungkin dia akan ketinggalan daripada sudut level dan dibandingkan dengan Joy yang turut ada mobiliti yang tinggi dalam permainan ini. Sekarang ni yang saya risau bila saya tengok MPSNC, Kim terpaksa menggunakan dia punya flicker dengan awal. Mereka terpaksa frontliner yang memang sangat-sangat keras. Tapi bila dah ada Estes dan bila ada Angela, mereka ada dua hero support yang boleh memastikan MPSNC kalau dalam team fight, mereka yang akan ambil masa yang sangat lama untuk mati. Jadi Emal, saya pun tak pasti cukup ke tak damage kalau ada dua hero support itu. Ya, tapi sekarang kita cuba tengok bagaimana Yetri cuba untuk beli masa yang ada, tapi Yetri tak boleh nak buat apa-apa, dia terus ditumbangkan terlebih dahulu. Sebaliknya, kita dapat lihat bagaimana Sonic terus menggunakan masa yang telah pun dibeli tadi untuk memberikan fokus mendapatkan turtle yang ada. Tetapi lihatlah bagaimana buff yang cuba didapatkan. Emal tak berjaya. Retribution dimiliki oleh Sonic dengan kemasan sepakan. Oh, kita dapat lihat sekarang Sonic mungkin akan ditumbangkan sekarang, tapi kita lihat cukup kebal sebenarnya Baxia ni untuk ditumbangkan begitu saja. Tapi bahagian bawah Zaf. Melboy. Satu tendangan, satu rembatan mendapatkan kill. Yang kedua untuk pasukan Red Esports. Zaf perlu untuk lebih berhati-hati dengan damage yang ada dengan Bruno ni, sebab dia tak ada item pun sebenarnya. Dah cukup-cukup menyakitkan sebab stack dia tu. Hero kemenangan. Jadi sekarang ni lagi sekali saya nak tengok pergerakan Mal. Tak ada cara untuk menangkan pada bahagian early game. Cuba untuk paksa sedikit je. Jangan paksa sangat sampai lakukan kesilapan, tapi paksa sedikit untuk bagi pressure. Nak fikir dah. Dia anggap tak ada orang akan gang gold lane ni. Dia akan ke depan je. Selagi dia boleh free hit, dia akan free hit. Ya betul. Walaupun turtle dimiliki oleh pasukan MPXNC, tetapi kedudukan gol dipegang oleh pasukan Red Esports dengan baik. Ini maknanya Melboy di bahagian gold lane berjaya untuk menang daripada sudut gol dengan begitu tinggi. Begitu juga dengan Ren QT yang sekarang ini turut melakukan cutting lane dengan pengerancur beliau. Ya, nampaknya untuk game kali ni untuk pasukan Red Esports mereka dapat menggunakan hero yang cukup comfort untuk mereka, tapi nampaknya Melboy akan terus dikejar sekarang, tapi terus masuk ke dalam turret untuk mempertahankan dirinya supaya pasukan MPSNC tidak terus menekan kedudukannya. Secara sengaja ataupun tidak, tapi timing yang baik daripada Sonic di mana nombor sikit
sikit je lagi dapat balik base tapi dia berjaya untuk halang dan sekarang kita nampak MPXNC mereka yang tengah pressure dekat kawasan gold lane. Sekarang Mal dengan Melboy mereka kena selamatkan diri sendiri. Kim ada gas sekali. Ya, kita nampak bagaimana Rio Mobility Show telah pun dibuka tapi Melboy telah pun digugurkan terlebih dahulu. Kita dapat lihat Malichan daripada belakang seperti bis bergerak memberikan tambahan nyawa lagi tapi Kim telah pun ditumbangkan terlebih dahulu. Salve telah pun dijatuhkan. Imal terpaksa menggunakan hard guard daripada Mal untuk berikan bantuan kepada Imal tapi nampaknya pasukan MPNC sebaliknya memberikan fokus mereka untuk mendapatkan turtle yang kedua. Mereka berjaya untuk mendapatkan satu kill sekurang-kurangnya buat Ray Esports. Namun turtle sekarang ini yang menambah keuntungan buat MPNC. Walaupun ada percubaan untuk membalikkan keadaan pada Ren QT sebentar tadi, tapi Purify yang baik daripada Zav sendiri untuk kekal bertahan di dalam permainan buat seketika waktu dan memperlambatkan counter engagement yang dilakukan oleh Red Esports. Ya, sekarang ni kita boleh nampak di mana Red Esports mereka kena disiplin dari segi mereka punya rotation sebab mereka yang membenarkan MPXNC untuk gang gold lane dan itu lane yang mereka nak menang. Sekarang ni Ye3 adakah dia akan di-survive? Mereka terus. Mungkin. Tapi nampaknya Ye3 terus melarikan dirinya. Kita dapat lihat tadi Mal terus menggunakan flicker yang ada cuba untuk mengunci kedudukan Ye3 tapi sekarang bahagian atas Ren QT mungkin akan terjatuh oleh pasukan MPXNC tapi nampaknya dia masih lagi sempat untuk mengundurkan diri. Satu soalan saya. Mal dia flicker, Melboy tak flicker. Nampak ada desynchronize kat situ dan saya check time tu flicker Melboy ada. Tapi bagi saya memang Melboy tak perlu untuk flicker kerana tapi kalau dapat memang dapat tadi tu. Tapi sebenarnya pada awal lagi waktu Mal nak flicker tu kena fikir ni dapat ke tidak. Ya, tapi mereka kena tadi sebab itu menunjukkan yang mereka tak otak tak sama. Betul. Otak tak sama. Dia tak ada siapa-siapa yang salah, cuma tak synchronize itu saja. Betul. Sekarang ini dengan kelebihan yang ada untuk pengawalan map memandangkan mereka menggunakan jungler tank, MPNC perlu untuk bergerak dengan lebih agresif di bahagian tengah. Tetapi nampak seperti mirror rotation saja yang cuba dilakukan daripada tadi. Ya, agak membimbangkan kerana kalau game ni betul-betul nak bagi pada mid dan late game, ya, mungkin patut untuk Mal pakai support member. Ya, tapi sekarang kita lihat di kedudukan purple buff, Sonic akan terus dikejar Emal dengan adanya hak kepada Mal tapi nampaknya kita dapat lihat bagaimana Malichan di belakang seperti base yang bergerak cuba untuk berikan bantuan kepada pasukan MPNC tapi kita lihat bagaimana Ren QT mungkin akan dikejar nyawa yang agak rendah masih lagi sempat untuk mempertahankan dirinya. Kita dapat lihat tadi sebenarnya macam mana pasukan MPNC mereka cuba untuk pressure sebenarnya untuk kedudukan Red Esports dan bagaimana pula pasukan Red Esports hampir saja terpancing untuk mengeluarkan segala skill set yang mereka ada. Ya, tapi nak berhadapan dengan Blessing of the Moon Goddess ni bukan perkara yang mudah. Namun Ren QT perlu untuk menggalas tanggungjawab sebaik mungkin dengan menjadi tukang pick off yang baik. Disebabkan hanya ada satu Purify je dalam permainan ini. Zav seorang saja boleh untuk dapatkan Hyde, dapatkan Mali dan menang daripada jumlah itu adalah satu cara yang baik untuk mereka menangi teamfight tersebut. Namun sekarang ini bukan sekadar turtle lagi yang dimiliki oleh MPXNC. Mereka dapat menarik ke atas dan bahagian bawah juga. Dan dekat sini saya rasa Ren QT dia pun tengah fikirkan dia nak dapat target yang betul. Tapi selagi ada Sonic, ada Ye3, dia akan takut tersalah sepak. Kalau dia sepak Ye3 dekat dengan Melboy, dekat dengan Kim, nanti dia punya telinga yang kena piat. Ya, betul. Sekarang ini minion akan dibersihkan bahagian tengah. Agak erat juga untuk MPXNC dapatkan menang di bahagian tengah ini kerana Red Esports walaupun mereka daripada tadi membiarkan menang di bahagian atas dan bawah tapi Ren QT agak aktif dalam melakukan rotasi. Nampak seperti dia bergerak EXP, dia open map dan dia cuba untuk set up. Dia kat bahagian tepi berjaya untuk keluarkan sikit damage pada Melboy tapi Sonic. Sonic nampaknya telah pun terima The Way of Dragon daripada Ren QT tapi kita lihat bagaimana sekarang untuk kedudukan pasukan. Sonic nyawa yang agak rendah masih lagi untuk potongkan diri tapi Ren QT telah ditumbangkan terlebih dahulu tapi Sonic telah pun menjadi balasan nyawa atas kematian Ren QT. Hampir saja untuk pakai Y3. 1 untuk 1. Ren QT untuk Sonic. Itu adalah satu gerakan yang baik daripada Red Esports untuk melakukan counter engagement. Tapi mereka perlu untuk lebih lagi dalam melakukan serangan balas. Kerana nampak macam mereka sekadar, okey, Sonic dah mati, cukuplah. Sedangkan dah tak ada Sonic, maknanya dah tak ada lagi frontliner yang kebal. Bila bermain dengan healing ini, mereka perlu seorang tukang heal, seorang tukang tadah. Jadi kalau tak ada dua orang ini, kombinasi daripada
UB straight itu seakan-akan sudah pun dipecahkan. Jadi mereka perlu untuk memaksimalkan kelebihan mereka bila formasi daripada pasukan MPXNC sudah pun dipecahkan sebentar tadi. Dan sekarang ini Lord bakal muncul. Kalau daripada tadi mereka lepaskan Turtle, kali ini mereka tak boleh lepaskan Lord. Ya, sekarang ni yang saya risau adalah macam mana kita nampak dalam team fight yang terakhir. Berapa lama Red Sport nak jatuhkan seorang. Yes, walaupun tu adalah Sonic, memang dia adalah hero yang paling keras dekat dalam team MPXNC, tapi memang ambil masa yang sangat-sangat lama. Dan sekarang ni Red berjaya untuk dapatkan Hyde. Tidak. Hampir saja tapi nampaknya sekarang Imal. Imal terus ke hadapan Zav, terus membuka Blazing Dot yang ada, cuba untuk mencari mangsa yang ada, tapi kita lihat bagaimana di bahagian belakang. Yetri. Imal terus dicari terlebih dahulu, Yetri terus digugurkan. Kim dengan real manipulation yang ada, cuba lagi untuk mengeluarkan damage yang mencukupi buat pasukan Resport. Melbourne. Tapi tak bagaimana. Wow, the wave breaker lama dibuka tapi Melbourne tak boleh nak buat apa, terus digugurkan begitu saja. Sonic memberikan ruang untuk mendapatkan lot tersebut. Gerakan yang cukup mengagumkan daripada Hyde. Mengambil IMU kepada Ren QT. Mengundurkan The Way of Dragon dikombokan dengan flicker sebentar tadi ke atas Melboy. Satu pergerakan yang sememangnya tidak dijangka oleh Melboy. Sepak punyalah cantik. Sampai saya pun ingat lagi sekali. Kawan kianat kawan. Ingatkan Mal yang sepak. Sorry. Ren yang sepak. Very job. Play of the day. Play of the day. Play of the day. Memang dapat yang sepatutnya. Sebab dia taunt dulu. Dia lepas dia taunt dia pergi ke belakang. Ya. Baru dia gunakan The Way of Dragon tu. Cukup baik penggunaan ultimate daripada Hyde. Tapi sebenarnya bukan kali pertama saya tengok dia gunakan ultimate yang play-play. Cuma kali ini antara yang paling satisfying saya tengok. Ya, ini yang antara yang paling cool lah. Tapi saya tanya diri sendiri sebab masa dalam play-by-play tu memang nampak Asness ni satu masalah yang sangat besar. Tak tahu sama ada Red boleh atasi atau tidak. Ya, sebab kalau kita tengok sebenarnya dalam team fight berlaku sebenarnya, orang yang pertama mereka perlu cari adalah Estes tersebut. Sebab setiap kali mereka cuba untuk dapatkan Sonic. Macam tadi kita lihat bagaimana dia kedudukan Pop-Puff. Sonic nyawanya sangat rendah. Tapi datangnya Malichan daripada belakang menambahkan lagi nyawanya. Jadi nak tak nak Red Esports, kalau mereka tak nak bagi team fight itu menang kepada pasukan MPSNC, mereka perlu cari Malichan terlebih dahulu. Ya, kalau tak macam nak bunuh Sonic tu macam kena bunuh dia 3 kali. Betul. 3 kali cuba bunuh dia pun tak semestinya dia mati. Ya, ini belum cerita kalau dia ada immortal dan sebagainya. Tapi sekarang ini kita cuba untuk menyelesaikan masalah yang berlakap. Sebab healing yang tinggi. Spot. Tapi perlu dikata sebab banyak sangat profesional. Nak buat tu susah. Kalau tak apa, jangan koyak, ikhlaskan yang pergi. Dia tak akan kembali. Betul. Tak apa bang, jangan sedih. Sebab bila orang tu pergi, ada orang lain yang akan datang. Ya bang, orang senang. Tak tahu lagi lawa ke tak, tapi tak apa, bersyukur je dengan apa yang ada. Betul. Kita akan Masuk kembali lagi. Okay. Bukan. Itulah. Sebab tu tadi saya balik awak cakap back into the game. Tapi sebenarnya tak. Excited. Nak tengok balik. Sabarlah. Kenapa tu dia cakap tak. Yang pergi biarkan. Dia tak akan kembali. Tapi bang, kadang-kadang ada benda yang patah tumbuh. Dan sekarang ini kita kembali ke dalam permainan yang mana sebenarnya MPNC pun dah lupa. Lot tadi kat mana? Lot dekat bawah. Tak apa. Kita manusia tak perfect. Manusia tak perfect. Dan sekarang ni kita tengok macam mana MPSNC mereka terus. Dan Nampaknya Ring QT terus mencari Sonic terlebih dahulu. Tapi kita lihat bagaimana sekarang Zav dari belakang. Blazing Dot cuba untuk dibuka, memberikan tambahan damage kepada Marcus Perjuangan. Tapi kita dapat lihat pula sekarang bagaimana mereka masih lagi cuba untuk bergerak ke hadapan. seram Hyde ni. Bahaya betul bila Hyde dapat Valentina. Dia ambil lah ulti mana-mana pun. Nanti rasa macam, aduh kenapalah dia ambil ulti tu. Ambil ulti Chow pun dapat tangkap orang yang betul. Free will manipulation punya lah sakit. Dan tiba-tiba dia ambil ulti juga. Lepas tu dia pakai basic attack. Ambil ulti Joy lagi. Ulti Joy lagi.
Agak menakutkan sekarang ini dengan 2 kill yang sudah pun dimiliki oleh Hyde tanpa sebarang kematian. Dan cakap pasal tanpa sebarang kematian, sekarang ni Mali dengan 5 assist semuanya. Ada Mali. Tak nak e-sport susah lah, tapi dia kena tahan lagi 6-7 minit. Sebab baru je tadi Ren QT dia beli conceal. Tapi conceal tu nak tunggu dulu untuk dia activate. Bila conceal tu dah ada macam okey lah sedikit, tetapi nak tahan tu mungkin susah sikit. Pergerakan yang perlu untuk difikirkan baik mungkin. Kalau mereka nak lakukan engagement, siapa orangnya yang perlu untuk mulakan? Ren QT ada di sini untuk lakukan tendangan. Saya hampir nak cakap, Red jangan mulakan perlawanan. Tunggu biar, taklah betul-betul tunggu, tapi macam anticipate bila Sonic nak masuk, and then Shunpo keluar daripada dia punya stun tu, and then sepak dia balik. Maksudnya kalau saya risau, kalau Red kita terlampau ke depan, dia yang buat kesilapan, lepas tu team dia nak follow up, team dia kena wipe out. Jadi cuba bersabar, tahu yang MPSNC, mereka akan rasa terdesak nak endkan game juga. Jadi tunggu mereka lakukan kesilapan. Kita akan lihat bagaimana sama ada MPSNC mampu untuk mengekalkan pegangan mereka ke atas perlawanan ini hinggalah ke penghujungnya, ataupun Red Esports akan memecah kebuntuan mereka. Emal dah lakukan dia dekat bahagian bawah. Y3 ada dekat kawasan Lord sekarang ini. Kedudukan Red Esports seakan-akan sudah boleh ketahui. Ada benteng yang sudah pun diletakkan Ren QT. Tapi kita lihat bagaimana Zaf masuk, tapi Zaf telah pun ditumbangkan terlebih dahulu. Kita dapat lihat bagaimana telah pun digurkan. Okey. Sekarang dengan 3 sahaja player berpasukan MPNC, dan sekarang pasukan Esports akan terus memberikan fokus mereka untuk mendapatkan Lord pada kali ini. Cantik. Way of the Dragon yang cantik. Itulah dia. Play of the day juga. Play of the day juga. Daripada Ren QT yang berjaya untuk dapatkan Zaf di waktu-waktu genting. Rembatan yang berjaya untuk mendapatkan satu peluang untuk mereka kembali bangkit. Dia macam gol waktu minit ke-90, lebih kurang macam tu juga dia ni tadi. Saya rasa macam Zaf guna Purify tapi Ya, dia guna. lambat sedikit. Maksudnya macam dia dah tergerak. Dah gerak baru tekan. Yes. Jadi dekat situ macam, tak kena stun. Tapi dah cukup dekat untuk follow up damage tu datang. Jadi dekat sini, boleh katakan itu peluang keemasan. Dah peluang yang sangat-sangat besar. Follow up yang cantik juga daripada Red Esports. Lord akan dapatkan satu menara di bahagian atas. Berjaya untuk dimiliki. Tetapi menara yang lain belum lagi didapatkan. Tak dapat lagi. Belum. Okay, sekarang kita dapat lihat bagaimana Kim membuka real manipulation-nya, dan sekarang QT sekali lagi The Way of the Game buka tepat kena kepada Sony. Dan nampaknya pasukan FSNC sekarang mereka perlu mencari cara dapatkan balik rentak permainan mereka supaya pasukan Esports tidak mencari cara pula untuk mencungkil satu persatu player mereka. Ya betul, satu demi satu disepak oleh Ren QT. Mungkin perlukan bleeding time. Tapi jangan. Tak, kalau saya macam pakai je lah. Pakai je. Kalau boleh tangkap macam tu, pakai je. Sebab sekarang ni, sekelip mata. Dengan satu sepakan, dapat satu lot, lepas tu dapat sepak lagi. Sekarang mereka dekat dalam base MPSNC. Tapi Ren QT terus dicari. Alamak, jangan puji lah. Baru puji sekali, terus mati. Ya, kita akan lihat bagaimana mereka akan kembali menyaingi pengawalan map. Red Esports dah dapatkan kelebihan daripada sudut kedudukan gol. Akan tetapi MPXNC masih lagi belum hilang pegangan mereka secara sepenuhnya. Walaupun kedudukan map sekarang ini agak gelap dengan ketiadaan menara untuk kedua pasukan, tetapi MPX lebih berani sebab apa yang saya katakan, diorang tank jungler. Jadi dia lagi berani nak buka map. Ya, betul sekali. Dalam masa yang sama juga kita dapat tengok sebenarnya tadi, mereka dah tahu pasukan PNC sekarang dia dah nampak. Untuk pasukan Red Esports masuk, mereka perlukan Ren QT untuk pick off player mereka iaitu Sonic terlebih awal. Sebab kita tahu Sonic cukup kebal, jadi Sonic ini perlu bergerak ke hadapan dulu untuk membuka map. Jadi kalau kita dah nampak tadi bagaimana pasukan PNC terus memberikan target mereka mencari Ren QT dulu. Kita juga boleh nampak itu betul-betul lot yang sangat-sangat bermakna di mana hampir 27,000 damage kepada tower dan 3,000 lebih daripada segi gold dan juga EXP gain. Jadi dekat sini boleh katakan antara lot yang paling menguntungkan untuk Red Esports. Tapi sekarang kita dah boleh nampak di mana seperti selepas Ren QT mati tadi, map control dah kalah sedikit. Sekarang dua-dua tim balik kepada neutral ground. Sekarang dua-dua pasukan
ada peluang untuk lakukan keajaiban. Jadi walaupun Red tadi nampak comeback yang bagus, tapi MPSNC juga mungkin boleh dapatkan kesilapan daripada Red. Ya, cakap pasal kesilapan sekarang ini, segala-gala kesilapan tak boleh untuk dilakukan. Kerana Lord sudah pun ada. Dan QT bergerak ke depan, tapi poking damage besar daripada Zaf. Lika perlu untuk disimpan di waktu yang tepat. Melboy dia dah ada Blade of Despair sekarang. Damage daripada Melboy akan menjadi sangat-sangat besar sebentar saja lagi. Tapi menunggu waktu untuk dilepaskan. Untuk ditendang bola ini ke arah pemain-pemain MPNC. Akan ada permainan bola yang cuba dilakukan, tapi Emal. Oh, kita dapat lihat sekali lagi dan QT terus membuka dua yang cuba lakukan Sonic. Tapi itu dia, Sonic nyawa yang agak rendah masa kita cuba untuk mempertahankan dirinya. Tapi kita lihat Zaf terus mencari Mal. Tapi Hyde pula sekarang dengan adilnya IMU terus mendapatkan Melboy. Tapi kita dapat lihat pula bagaimana QT akan dikejar. Hyde masih cuba untuk dikejar. Tapi kita dapat lihat pula di bahagian atas. Yetri cuba untuk menggerak, untuk melakukan lagi speed pushing. Dalam masa sama, kita dapat lihat pula bagaimana Hyde terus memberikan fokus untuk mendapatkan kill demi kill. Sekelip mata lagi sekali tapi untuk MPXNC. Dan dua-dua situasi dekat kawasan Lord. Boleh nampak di mana kedua-dua pasukan, mereka punya peluang berada dekat Lord. Ya, peluang untuk pasukan Red Esports menang tadi lebih besar kerana mereka 5 lawan dengan 4. Tapi sepakan tersebut ke arah Sonic dan damage dia tak cukup untuk menumbangkan Sonic. Malah Sonic masih agak immortality. Namun Lord, bukan setakat Lord, minion pun penuh dekat kawasan base Red Esports. Ya, nampaknya Kim terpaksa membazirkan di Real World Division yang hari cuba untuk mempertahankan kristal mereka. Tapi MPNC akan terus mendekatkan perlawanan ini dan mendapatkan kemenangan daripada game kali ini. Wow, wow, wow. Oh my, Mali berjaya untuk membawa MPXNC menerusi kemenangan di pusingan yang ketiga. Pertukaran role di tengah-tengah perlawanan. Siapa lagi yang mampu? Mali berjaya untuk mengembalikan kedudukan MPXNC di hadapan dengan 2 kemenangan di pusingan yang kedua dan juga yang ketiga. Seperti mana yang kita minta tadi, game pertama dan kedua one-sided, tapi game ketiga kita boleh nampak dua-dua pihak memberikan fight yang sangat-sangat kuat dan peluang diberi dan diambil dekat kawasan Lord. Jadi memang boleh nampak drafting game ketiga sangat-sangat hebat, tetapi peluang team fight tu lagi dekat kawasan Lord. Decision making yang sangat-sangat sukar untuk kedua-dua pasukan, tapi kita boleh nampak dekat dalam game ni MPXNC mereka yang berjaya untuk mendapatkan kemenangan. Aduh, tak dapat masak lomak, masak merah ke hari ni? Masak merah ke? Alah, hari ni banyak sangat lauk pauk lah saya rasa. Tapi memang perlawanan yang cukup seru. Jadi kita akan sama-sama dengan para pemenang untuk kita mendengarkan apa sebenarnya berlaku dalam permainan. Ayuh Ros, kita bertemu ramah para pemain yang menang. MPNC sekali lagi kejut semua orang dengan kemenangan lawan Red Esports 2-1. Wow. Hari ini banyak technical difficulties, but tu tak ada problem, tak ada masalah pun. Okay, kita start dengan Coach Pozan dulu. Alright, Coach. Tadi kita nampak daripada player cam, game kedua korang gantikan player kan sebab player demam. Alright, I nak tanya, kalau role lain pula yang demam, korang ada 6 man je dalam roster. So nak gantikan dengan siapa? Mali lah. Mali kan isi role. Wow, Mali isi role. Alright. Tapi 2 minggu lagi kita punya final transfer window untuk musim ini akan buka. So, adakah MPNC ada macam rumor ke nak tease sikit ke pasal transfer window yang akan datang? Kalau kan ada lah. Tapi tengoklah. Okay, tapi dia cakap ada. Dia cakap ada. Ramai player sekarang yang available untuk transfer window. So, kita boleh stay tune untuk tu. Alright. Mali. Sebelum I announce MVP, I nak bagi semua orang hype sikit. Hype macam tadi game 2 bila you minta pause. Apa yang jadi sebenarnya? Oh tak, saya bye-bye kat dorang. Sebab dah confirm menang kan? Saya bye-bye kat dorang. Lepas tu jadi pause. Jadi pause. Yang pause kedua tu? Tu betul-betul lag ah. Oh, tu betul-betul lag. Alright, faham. Okay, jap. Sebelum I announce MVP, Mali, in your opinion, siapa sepatutnya jadi MVP untuk match ni? Tetap Zaf. Tetap Zavs? Tetap Zaf. Alright, so Mali cakap Zavs, tapi MVP kita ialah
Hyde! Wow, kita punya rookie player daripada MPNC ialah MVP of the match. Okay, Hyde, apa perasaan sebab tadi game kedua you masuk gantikan Hawk yang demam, tiba-tiba jadi MVP of the match? Saya rasa biasa je sebab dah ready lah nak ganti dia. Oh, dah ready nak ganti dia. Alright. Sebagai sub untuk game ni, tadi first game korang kalah. Second game, third game korang menang kan? So, adakah you're saying macam I can also play in the main lineup? Tak ada lah. Oh, tak ada. Everyone deserve. Oh, everyone deserves. Mantap, ni yang kita suka. Alright. Terima kasih. Okay, last question. I nak tanya Sonic ah. Last time I tak tanya Sonic kan? Alright. So, next match korang akan lawan Lunatics tak silap. Lunatics kan? Lunatics minggu ni baru dapat 3 mata penuh, 2 match. Ready ke tak lawan Lunatics? Confirm ready lah. So nak cakap satu je lah kalau kau boleh kat Lunatics ni. Jangan kalah dengan player lokal. Wow, alright. I think we shall leave it at that. Players hype, players pedas, players spicy, and most importantly, dorang bagi kita gameplay yang sangat-sangat seru. So with that, I think kita boleh throw it to the casters untuk mendapat tahu apa yang menjadi dalam 2 berbalas 1 game ni. Casters, silakan. Nampak memang sangat pedas dia punya masa lemak hari ni, tapi inilah dia MVP. Match pertama, diorang ban Valentina. Match kedua, ketiga saya dah cakap dah waktu tu. Masuk je Hyde, Valentina tak perlu di-ban. Hyde akan gunakannya dan penggunaan Hyde daripada Valentina sangat-sangat hebat dan berjaya untuk memberikan impak yang besar malah menjadi playmaker dalam kedua-dua permainan. Yang saya nak cakap kan, hari ni punya trend bukan taunting tim sebelah. Taunting tim sendiri. Nanti lepas ni Red Giant dengan Selangor Red Giant dengan RSG, saya pun nak tengok diorang taunting tim sebelah dengan taunting tim sendiri sekali. Tapi memang boleh cakap Hyde dia membawa impact yang besar sebab dia lah setup, dia lah yang keluar damage, and sepanjang game ni dia mati 2 kali je. Dia mati 2 kali Mati je. 2 kali je dalam 2 game yang dia main. Memang gempak lah saya rasa. Gempok. Memang gempak betul. Tapi tengok daripada sudut optimization sama je dua-dua, lebih kurang dengan tenacity untuk memastikan dia selamat daripada apa-apa percubaan yang dilakukan malah dekat second game. Maksudnya last game yang dia mainkan, dia dah ada tenacity. Yeah. Tambah lagi dengan tough boot. Memang sebab tu dia berani untuk bergerak dengan agresif. Dia tahu kalau dia dikenakan apa-apa crowd control dan sebagainya, dia masih lagi mampu untuk keluar balik, masih lagi mampu untuk melakukan sesuatu sebagai tindakan untuk menyelamatkan diri. Dan dia punya itemization agak unik. Dia dah talisman first. Lepas tu masih lagi bawa dengan Clock of Destiny dan juga Electrocharge. Dia masih lagi percaya bahawa untuk early game tak apa, lebih kepada utility, tapi late game dia masih lagi ada damage yang besar. Jadi ayo sama-sama kita saksikan mic check untuk perlawanan yang ketiga sebenarnya tadi bagi pasukan MPXNC. Mel, go Mel. Go Mel. Berhenti ya, Mel. Ada, go Mel. Nice. Bagi tu. Mana? Aku tak boleh masuk ni. Jom. Boleh. Nice, bodoh korang. Bruno. Sabar. Santai lu. Diorang kat dalam tower tu ni. Santai. Korang sebenarnya boleh bantai. Orang dah all out kat aku orang ni. Ni. Dapat. Dapat. Woi! Mantap orang dia. Ide memang kau lah. Aku rasa. Mau mi tak? Tengok ada. Dapat. Mantap. Mati kan? Nice. Aku ada. Kamu. Nice. Gelimi lot. Santai. Kunti. Mantap. Nice. Mel. Nice. Mati woi. Ada pegang lagi kau. Boleh. Mati. Boleh. Why? Aku dah bacau. Mati kau baru Mel. Woi, tak boleh mati woi. Weh, kalau. Boleh. Aku en. Aku ada. Turret. Wow, saya sebenarnya baru sedar untuk last team fight tu,
sekali lagi, kenapa mereka menang teamfight tu? Sebab Hyde ambil ulti Chow dan pergi flicker dekat Mel. Kalau dia tak buat benda tu, saya rasa lot tu for sure Red punya. Dia lagi dengan ada tenacity, betul-betul macam dia cosplay jadi tank. Betul. Dia yang pick off, dia yang open team fight. Dia yang keluarkan Tapi damage. dia tak mati. Jadi 2 mati yang tu, game yang sebelum ni. Ya betul. Bukan game ni pun. Bukan game ni pun. Oh my goodness. Jadi dekat sini memang wajib mana-mana orang yang nak cakap saya main mid, belajar main Valentina. Betul. Tapi masalah bila belajar Valentina, Kena belajar semua. kena belajar hero lain. Betul. Kena tahu main Chow, kena tahu main Grok, kena tahu main semuanya. Tepat sekali. Tapi inilah the itemization yang sudah pun dilengkapkan oleh pasukan MPX NC. Full tank pastinya untuk Sonic. Untuk Yetri kali ini main damage banyak juga nak dibandingkan dengan perlawanan sebelum ini. Tetapi mungkin dia fokus damage sebab dia nak lakukan split push dan masa tak ada Betul. orang nak layan dia tadi. Sebab kalau kita tengok daripada segi movement speed sendiri pun dekat emblem setup, walaupun dia pakai fighter emblem, tapi dengan Swift dia ada extra movement speed. Tambah lagi dengan Hunter Strike, kalau perlu dia boleh melarikan diri. Dia harapkan damage dan juga spell vamp yang boleh selamatkan dia dengan setup emblem fighter dan juga Festival of Blood dan juga Bloodless Axe. Jadi pada saya tambah damage bagus, lagi bila dia dah ada idea yang kalau dia dalam keadaan yang susah, Mali Chan akan ada untuk membantu dia. Di mana dekat sini Enchanted Talisman saja yang diperlukan daripada segi dia punya cooldown reduction dan juga mana sustainability. Selebihnya what item tank sebab dia masih respect, di mana ada kemungkinan kalau dia yang kena pick off. Tapi sepanjang game ni saya rasa macam dia tak disentuh langsung. Ya betul. Terlalu fokus pada Cloud. Macam saya cakap banyak sangat target yang perlu untuk diambil, sampaikan Hyde terlalu bebas. Dan kita akan lihat itemization untuk Red Esports pula. Yang mana pada kali ini mungkin Yif daripada Kim memerlukan Brute Force Breastplate tapi tak ada langsung dibuat oleh diri beliau. Ya, saya rasa selepas mereka dapat peluang dekat kawasan lot tu, saya rasa mereka memang dah cakap tak apa, kita just full in daripada segi damage. Kita boleh endkan game ni secepatnya mungkin. Tapi yang kita boleh cakap adalah macam mana gameplay daripada Hyde, kita punya MVP dalam game tadi, berjaya untuk dapatkan Melboy. Dan itu yang menyebabkan kekalahan tersebut. Dan ini antara situasi yang mungkin bagus kalau Melboy pakai Dragon Spear. Sekurang-kurangnya dia ada extra movement speed. Bila dia pakai Worldy, dia boleh melarikan diri. Sebab tadi kita nampak, dia dah kena tangkap. Dia tak nak kena pasrah. Dia just pakai basic attack and harapkan dia punya lifesteal cukup tinggi untuk dia sustain dalam fight. Ini antara situasi yang ada orang debate extra damage ataupun kurangkan lifesteal dari pihak sebelah ataupun just extra movement speed. Ini antara situasi mungkinlah extra movement speed tu yang akan selamatkan dia daripada Hyde. Bukan setakat itu saja, malah saya rasa kalau dia ada tough foot ataupun nose goal lebih baik sebab dia dicari oleh match ini berkali-kali. Tapi kita akan lihat juga statistik secara keseluruhan untuk kedua-dua pasukan yang mana dalam perlawanan ini nampaknya damage dealt dimenangi oleh Red Esports tetapi tak berjaya untuk dimanfaatkan sebab targetnya Sonic. Lagi sekali kita boleh cakap walaupun dalam kekalahan, Melboy cari cara macam mana dapatkan damage yang paling tinggi dan agak rugi juga kerana kita nampak dia menang dia punya lane. Betul. Tetapi macam mana kita cakap tadi, tak dimanfaatkan. Dan semestinya bila lawan dengan pasukan yang ada Estus, ada banyak peluang untuk kita ramp up kita punya damage. Itu juga menunjukkan macam mana Red Esports boleh dapat lagi banyak damage daripada MPX NC. Tapi kalau kita tengok perbezaan dia pun sebenarnya taklah besar. 174,000 berbandingkan 189,000. Ya, tepat. Tapi nak dibandingkan di antara damage daripada Zaf dan juga Melboy sebenarnya agak Bukanlah balik Mel QT. Sejak tukar ni tak menang. Itulah tu, sejak tukar Melboy ni susah berat juga ni. 81,000, 67,000. Saya rasa besar juga perbezaan lagi-lagi sebab Cloud daripada Zaf dalam permainan ini nampak macam susah sikit nak bermain apabila Emal selalu mencari dia. Saya tengok Emal banyak mencari Melboy. Malah kalau Kim kan, Kim dia jenis yang Yif yang kalau dia buka ultimate, dia cuba untuk tap sorang-sorang yang dia cari. So, bila Blazing Duet dibuka oleh Zaf, kebanyakan waktu orang selalu kata Blazing Duet counter real world manipulation. Tapi untuk Kim, dia boleh counter. Boleh cakap kan, Kim ni sebenarnya orang yang paling bagus untuk tengok live stream TikTok. Dia punya tap-tap tu
apa? Boleh naik sampai berjuta-juta. Hui. Oh. Memang kuat tap-tap Dia memang kuat tap-tap. Kuat tap-tap screen. Dia training kat situ. Oh. Itulah dia punya Tahu rahsia. kalau live TikTok tap-tap tu macam mana? Tahu. Okey, sekarang kita akan tengok goal graph. Di mana goal graph dekat sini kita boleh nampak di mana agak seimbang sampai minit keempat. Tapi MPXNC mereka berjaya untuk dapatkan goal yang steady. Kita boleh nampak dia naik tak banyak. Bila dia mencanak, tapi tengok macam dia mencanak balik ke arah red. Momen dia adalah bila Rank QT berjaya untuk dapatkan saf. Ya. Tapi mereka kekalkan untuk berapa lama ni? Daripada lebih kurang 14 minit sampai 16 minit. So 2 minit je. 2 minit je Red Esports dapat kekalkan lead tu. Lepas tu landa dekat kawasan lot. Bagi balik dekat MPXNC dan endkan game. Ya, itu yang kita fikirkan dari race. Waktu last fight tu, sebenarnya Red dalam kedudukan winning betul. Betul. Tiba-tiba mereka yang pilih team fight, mereka yang kalah team fight. Ya, sebab tadi sebenarnya kalau kita tengok balik dekat last team fight tadi yang berlaku tu, Ren memang dia dapatkan Sonic. Tapi Mali Chan bergerak dengan sangat pantas. Dia terus datang kat Sonic, dia terus tambahkan lagi. Dia ibarat macam base bergerak, terus tambahkan lagi nyawa dekat Sonic. Jadi itu sebenarnya yang buatkan pembatalan team fight tu diberikan kemenangan kepada Red Esports. Okey, kalau kita nak lihat dengan lebih jelas, ayo sama-sama kita saksikan highlight untuk perlawanan yang sudah pun berakhir. Di mana di bahagian early game, nampak macam perlawanan ini dimiliki oleh Red Esports dulu sebenarnya dalam lingkungan 60%, tapi masuk ke bahagian mid game MPXNC berjaya untuk mengawal rentak permainan hinggalah ke arah late game. Tapi di bahagian late game pula ada lagi plot twist dia. Red Esports comeback. Namun secara tiba-tiba di saat-saat akhir MPXNC yang memenangi team fight tersebut. Memang orang kata game ni naik turun. Dekat sini memang highlight dia yang saya dah tengok sebenarnya pada bahagian awal tadi. Di mana Melboy dicari. Dia dah menang lead. Kalaulah lagi banyak pertolongan ada kat situ yang menyebabkan MPXNC tak boleh nak counter engage balik, saya rasa game ni akan nampak berbeza. Dekat sini Rank QT berjaya untuk dapatkan tangkap, itu dah benda bagus. Tapi bila Rank QT dia sendiri yang mati, map pressure terus hilang. Red Esports tak jaga jungle MPXNC, mereka terus back off. Sebab dekat sini kita boleh tengok di mana dia cuba untuk dapatkan, tapi banyak sangat free damage yang dia terima. Kemudian lepas tu Red Esports okey, semua back, semua reset okey, tapi mungkin pada waktu tu dia terlampau excited, terlampau confident, cuba untuk dapatkan pick off yang tak sepatutnya. Tapi inilah dia kedudukan semasa yang merisaukan kita. Red Esports kekal di tempat yang cukup berbahaya, tempat yang ke-9. Sementara NC naik beberapa anak tangga berkongsi tempat yang ke-6 bersama Todak bersama Lunatics. Wow. Tempat yang ke-6 ni sebenarnya diorang macam diorang yang tengah happy. Masalahnya dia 6. Kemudian 7, 8, 9. Beza dia tak besar mana. Yang tapi beza besar adalah 1 point, 3 dengan 6. Jadi bottom tu jauh beza dengan 8 yang lain. Lebih kurang sama dengan apa yang berlaku pada musim lalu. Jurang Jadi, antara tempat ke-9 dan ke-10 itu besar nak dibandingkan tempat yang ke-8, 7 dan 6. Jadi perkara ini perlu untuk diperbaiki. Red Esports kalau satu lagi kekalahan, sebab kena ingat 2 match terakhir Red Esports, Rafael, 2 match terakhir Red Esports, Siapa? SMG RSG. The next match is Lunatics. Okay. Diorang yang main, saya yang stres.